Saya terus menyandarkan tubuh pada sebatang pokok. Saya pejamkan sepasang mata hingga rasa marah hilang dari sanubari. Kemudian perlahan-lahan kelopak mata saya buka lebar-lebar. Ketika itu perasaan saya sungguh aman dan tenteram. Dada saya terasa lapang. Saya meneruskan perjalanan. Jerat pertama saya tengok, tak mengira apa-apa tetapi kesan laluan ayam hutan memang terdapat di situ. Agaknya ayam hutan tahu, di sana ada jerat untuknya. Saya terfikir dan kemudian tersenyum panjang. Jarak jerat antara satu sama lain tidak menentu. Ada yang jaraknya 10 kaki, ada yang 20 kaki. Sebab jaraknya tidak sama, kerana mengikut laluan binatang yang dihajati. Waktu saya pergi ke jerat yang ketiga, letaknya tidak jauh dari kolam kecil. Saya terlihat laluan pelanduk. Saya amati sekelilingnya, memang tidak salah lagi. Di situ terdapat kesan tapak kakinya. Mungkin pelanduk tersebut pergi ke kolam kecil untuk minum. Saya ikut kesan tapak kaki itu hingga sampai ke jerat. Aneh, saya dapati jerat itu bingkas dan ada bekas tapak kaki pelanduk di situ. Mesti pelanduk yang kena jerat ini diambil orang. Siapa yang melakukan semuanya ini? Pasti orang yang sudah lama mengintip gerak-geri Datuk. Manusia suka membuat kerja mudah, rungut hati saya. Jerat yang sudah bingkas itu saya pasang kembali. Saya berdiri di situ mengingati sesuatu. Kata Datuk, jerat yang dipasangnya berjumlah 5 jerat semuanya. Artinya masih ada 2 jerat lagi yang mesti saya lihat. Kedudukan kedua-dua jerat ini agak jauh ke dalam bahagian kaki bukit. Pesan Datuk, saya mesti melihat kelima-lima jerat itu. Kalau tak mahu kelima-limanya sekali, mesti lihat 3. Pokoknya saya mesti membuat kerja yang ganjil. Saya tidak boleh melihat 2 atau 4 jerat kerana itu perbuatan genap. Saya mesti meninggalkan jumlah ganjil. Tiba-tiba saya merasakan memang wajar melihat semua jerat itu. Siapa tahu jerat keempat dan 5 sudah mengena. Bila sudah mengena, saya tidak pulang dengan tangan kosong. Saya kira Datuk dan Nenek tentu gembira melihat saya pulang ke rumah dengan ayam di tangan. Selain dari itu, saya mahu menerima pujian dari Datuk tentang ketabahan hati saya. Biar dia kagum dengan apa yang saya lakukan. Ya, aku mesti tengok semua jerat. Itulah keputusan muktamad yang saya ambil dalam masa sekelip mata sahaja. Apa yang terjadi? Keputusan yang diambil mesti dilaksanakan. Saya pun melangkah perlahan menuju ke jerat yang keempat. Letaknya di bawah pokok yang rendang. Datuk sengaja memilih tempat tersebut untuk menahan jerat. Mungkin tempat tersebut dipilih kerana kedudukan kawasan tanahnya yang agak cerah, tidak ditumbuhi rerumput yang tebal. Ada dahan sebesar paha manusia melintang arah ke parit kecil. Pada hemat saya, di ranting besar itu jadi tumpuan ayam hutan berdiri sambil mengepakkan badan, terutama ayam jantan. Amat suka berkokok di tempat yang agak tinggi. Memang pandai Datuk memilih tempat. Saya memuji Datuk dalam hati. Saya terus melangkah. Hari sudah beransur agak gelap. Tetapi langit masih kelihatan cerah walaupun matahari tidak bersinar. Saya sampai ke jerat yang keempat. Kali ini saya melihat kawasan di situ cukup bersih seperti baru lepas disapu. Tanah di situ kelihatan seperti baru sahaja dikais-kais oleh ayam. Saya garuk kepala 2-3 kali. Terasa suasana seperti itu amat ganjil sekali. Rasanya tidak mungkin ayam hutan mampu mengubah dedaun dan reranting yang terdapat di situ. Lebih menakjubkan jerat yang tidak mengena atau bingkas tetap macam biasa. Batang jerat kelihatan bergerak macam baru disentuh oleh tangan manusia. Hati saya mula berdebar. Saya renung kiri dan kanan. Bersedia untuk memulakan langkah 1000. Bulu roma terus tegak berdiri. Mesti ada sesuatu yang tidak kena terjadi di sini. Mungkin harimau, mungkin beruang, mungkin kucing hutan berguling-guling di sini. Macam-macam yang timbul dalam hati saya bersama rasa takut yang amat sangat. Tiba-tiba, saya lihat pepohon kecil di kanan bergerak, macam dilanggar sesuatu. Dedaun kering bergerak seperti dipijak sesuatu. Beberapa ekor cengkerik dan katak keluar dari bawah dedaun kering macam ada sesuatu yang memburunya. Dalam keadaan yang serba membingungkan itu, saya terlihat seekor ayam hutan jantan menerpa ke arah jerat dan terus sarungkan kakinya ke dalam jerat. Dalam beberapa detik sahaja jerat tersebut bingkas. Dan ayam jantan hutan tergantung di udara menggelepar sambil berbunyi. Melihat ayam kena jerat,
Rasa takut hilang dari hati saya. Semua perkara yang saya kira ganjil dan aneh hilang dari ingatan saya. Hati saya bersorak kegembiraan melihat ayam hutan di depan mata. Saya mendekati jerat lalu membungkuk untuk merendahkan kayu jerat. Bila tali jerat berada dalam tangan, kepala ayam jantan itu saya urut berkali-kali. Ayam itu tetap menggelepar sambil berbunyi nyaring. Simpul jerat di kaki ayam berhasil saya buka. Kali ini kaki ayam tersebut saya ikat dengan tali guni, lalu saya masukkan ke dalam karung yang dibuat dari mengkuang. Di bujuk karung ditebut lubang kecil untuk udara, memudahkan ayam bernafas. Hujung karung saya ikat dengan tali lalu saya sandangkan ke bahu. Saya memulakan langkah untuk pergi ke jerat yang kelima. Kedudukannya betul-betul berada di lereng bukit tidak jauh dari pohon bertam. Memang saya mengharapkan jerat yang kelima akan mengena. Kalau tak dapat ayam hutan dapat napuh atau pelanduk pun sudah memadai. Sebuah harapan berbunga dalam hati saya. Langkah kian rancak. Cuaca yang sudah beransur sama-sama tidak menjadi masalah. Kalau cuaca terus jadi gelap saya tidak susah hati. Kawasan sekitar kaki bukit itu sudah sebati dengan diri saya. Tidak dinafikan saya boleh mengingati kedudukan pelbagai jenis pohon besar di situ. Saya juga tahu di mana letaknya parit atau danau kecil. Kalau saya dicampakkan ke kawasan tersebut pukul 2 pagi, saya masih dapat mencari jalan pulang. Apa khabar? Seorang saja ke? Saya menoleh ke kanan. Mulut saya bagaikan terkunci untuk menjawab. Banyak jerat awak yang mengena. Berapa ekor awak dapat ayam? Saya menjadi bertambah menggelabah. Kenapa tak jawab apa yang saya tanya? Awak takut? Saya tarik nafas panjang. Renung ke langit, renung kiri kanan. Dada saya terus berdebar. Sesungguhnya, saya tidak tahu dari mana perempuan muda itu muncul. Saya amati wajahnya yang sedang senyum. Orangnya memang menarik. Tetapi, sayang saya tidak kenal dengannya. Ternyata perempuan ini bukannya anak watan kampung saya. Sebagai orang muda, dalam rasa takut dan darah gemuruh itu, keinginan untuk memikat hati perempuan muda di depan mula bercambab dalam diri. Saya amati dirinya. Baru memasuki usia 20-an. Berkulit putih merah, hidung mancung. Saya terpikat dengan sepasang matanya yang lembut tetapi kelihatan sayu. Mukanya bujur sirih. Aduh, senyumannya tidak berhenti menari di bibir nipisnya. Kenapa tak sembelih ayam tu di sini? Awak tak bawa pisau? Perempuan yang berambut ikal berbulu kening tebal merapati saya. Darah gemuruh saya terhenti dari bergerak dalam urat saraf. Keinginan mengenali perempuan itu lebih dekat terus berkocak dalam rongga dada. Saya tak bawa pisau menyembelih. Awak mahu pisau? Kalau mahu nanti saya ambil di rumah, tak payahlah. Macam mana kalau saya minta sikit daging ayam? Boleh, apa salahnya? Sepatutnya saya tak payah minta sebab ayam yang kena jerat awak itu saya yang punya. Mulut saya terlopong. Perempuan itu tetap senyum. Hati saya berkata, mungkin perempuan ini mahu bergurau. Ayam hutan mana ada tuannya? Sesiapa pun boleh menjerat atau menembatnya. Dengan rasa jijik saya renung wajah perempuan itu. Dia bagaikan tahu yang diri saya tidak mempercayai apa yang diucapkannya. Setiap benda di dunia ini ada tuannya, ada penjaganya. Tetapi manusia selalu melupakan semuanya itu. Kamu mengarut dan merepek. Kalau kamu tak percaya tak mengapa, tetapi saya mahu mengambil hak saya kembali. Saya segera mengedutkan kening. Karung mengkuang yang saya sandang terasa bergerak-gerak. Ayam di dalamnya menggelepar. Karung mengkuang terasa amat berat macam ada batu pejal di dalamnya. Bahu saya bagaikan mahu patah dibuatnya. Saya terpaksa meletakkan karung mengkuang atas tanah. Perempuan itu tetap berdiri di depan saya tanpa mengucapkan sesuatu. Sepasang anak matanya melihat gerak-geri saya dengan teliti. Paling mengejutkan saya, tali guni yang saya ikat di hujung karung mengkuang terbuka dengan sendiri. Ayam yang ada di dalamnya keluar dengan mudah lalu berkokok bertalu-talu sambil menggoyangkan ekornya. Paling menyakitkan hati, bila ayam itu menghalakan muncungnya ke arah saya dan terus berkokok sambil menjungkitkan ekornya tinggi-tinggi. Kalau diturutkan kata hati mahu rasanya membalingkan seketul kayu pada kaki ayam itu, biar kakinya patah. So, pekik saya. Jangan halau dia, suara perempuan itu cukup lembut. Jangan cakap macam tu. Itu ayam saya,
Mari, saya lihat bapa ayam hutan terus meluru ke arahnya. Terbang dan hinggap di bahu sebelah kanannya. Ayam itu berkokok lagi. Saya terpukau dengan suasana yang saya anggap aneh tetapi melucukan. Terima kasih kerana kamu sudah memulangkan hak saya. Tapi ayam tu tak bertuan, itu pendapat kamu. Hakikat sebenar memang bukan begitu. Terima kasih. Perempuan itu segera memusingkan badannya membelakangi saya. Ayam jantan yang berbalung merah tetap berdiri di bahu. Satu perkara yang pasti, waktu perempuan itu menentang wajah saya, suasana sekitar terasa cerah. Bila dia membelakangi saya, suasana bertukar menjadi sama-sama. Nama saya Tama. Perempuan itu segera toleh ke arah saya kembali. Nama awak siapa? Perempuan itu menarik nafas dalam-dalam. Cakaplah siapa nama awak, nanti kita jumpa lain kali. Masa tu saya cakap nama saya, cakap sekarang, kata saya lalu mengejar ke arahnya. Dalam sekelip mata sahaja perempuan itu hilang tetapi ayam miliknya masih dapat saya lihat duduk di ranting dan terus berkokok bertalu-talu. Beberapa detik kemudian ayam jantan itu pun hilang. Syaitan mempermainkan aku, kata saya dalam nada suara yang agak tinggi. Saya pusing ke kanan. Memulakan langkah pertama, mencari jalan pulang. Saya terdengar bermacam-macam suara, ada suara kokok ayam. Saya sedar, bila hati dikuasai rasa takut bermacam-macam yang didengar padahal perkara itu tidak wujud sama sekali. Cuma perasaan kita sahaja yang merasakan begitu. Makin kuat saya menetapkan dalam hati apa yang saya dengar itu adalah perasaan. Makin kuat suara-suara yang tidak saya ingini datang dalam gegendang telinga saya. Saya terus lari dengan semahu-mahunya melanggar apa sahaja. Parit lebar saya lompat kerana saya menyangka parit itu kecil. Akibatnya, saya terhumban dalam parit. Habis pakaian saya basah kuyup. Keluar dari parit saya terus lari lintang pukang. Dalam cuaca yang mula samar-samar itu, saya terus berlari dan berlari hingga sampai di bahagian dapur rumah. Bila saya jongokkan muka di pintu dapur, nenek terus menjerit dengan sekuat hatinya. Seluruh kampung dikuasai oleh suara nenek. Datuk yang berada kira-kira 3 rantai dari rumah segera menerpa ke bahagian dapur. Kenapa muka kamu penuh dengan lumpur, pakaian basah kuyup? Kenapa Tama? Soal Datuk. Saya tidak dapat meneruskan kata-kata. Mata saya terasa pedih dan hidung saya bagaikan tersumbat dan saya terus bersin dengan sekuat hati. Beberapa orang jiran tetangga segera datang ke rumah. Mereka ketawa melihat keadaan saya. Saya jatuh parit tu. Kamu kena kejar harimau. Tidak, habis kamu kena kejar jembalang. Bukan dikejar jembalang. Saya diburu hantu. Hantu, biji mata Datuk terbeliak. Bila keadaan sudah kembali tenang, saya ceritakan pada Datuk, pada nenek dan jiran-jiran yang datang, apa yang saya alami. Kebanyakan dari mereka tidak percaya dengan apa yang saya ceritakan. Nenek secara terang-terangan mengatakan saya mengigau siang. Perbuatan mereka itu membuat saya jadi marah dan tidak mahu meneruskan cerita selanjutnya. Tetapi, Datuk cuba melahirkan simpatinya pada saya. Itu perkara biasa. Dalam dunia ini selain dari manusia terdapat makhluk lain. Kau tak usah takut. Barangkali makhluk itu mahu bersahabat dengan kamu, kata Datuk. Satu pengalaman yang menakutkan Tok. Tak mengapa, petang esok kau pergi lagi. Kalau kau jumpa dengannya kau ajak dia datang ke rumah, mengarut, Tok mengarut. Agaknya Tok tahu yang saya akan berjumpa dengan benda macam tu. Kerana tu Tok suruh pergi seorang diri. Aku tak tahu Tama, tapi dulu aku pernah mengalami perkara semacam tu. Itu semuanya syaitan yang cuba nak mengusik kamu. Saya mengeluh dan tunduk merenung tanah. Nenek tersenyum. Datuk menyuruh jiran-jiran yang datang pulang ke rumah masing-masing. Perlahan-lahan saya angkat muka. Sepasang mata saya terpaku ke wajah Datuk. Kegelisahan segera bersarang dalam dada. Kurang senang rasa hati melihat senyuman Datuk yang saya rasa bagaikan menyindir diri saya. Tok tak percaya dengan apa yang saya cakapkan ni? Sudahlah, pergilah kamu mandi. Saya kerutkan dahi. Dengan langkah yang longglai saya menuju ke perigi. Setiap kali air perigi menyentuh kulit tubuh, apa yang saya alami segera terbayang dalam kepala. Sesungguhnya, apa yang telah saya alami itu adalah satu pengalaman yang tidak pernah saya duga akan terjadi dalam hidup saya.
Selesai mandi saya segera pulang ke rumah. Sebelum memijak anak tangga, 2-3 kali saya pusing ke belakang. Saya takut dan bimbang macam ada sesuatu dekat saya. Cepat naik tama, jangan pandang kiri kanan lagi. Jangan fikirkan perkara yang dahulu. Terdengar suara Datuk. Saya segera angkat muka. Datuk berdiri di serambi. Hari sudah beransur gelap. Suara burung kuang sayup-sayup kedengaran di pinggir bukit kota. Saya menarik nafas. Kecantikan paras perempuan yang saya temui bermain-main dalam tempurung kepala. Kamu ni, naik cepatlah. Tanpa tangguh-tangguh lagi saya pijak anak tangga. Berhenti bila sampai anak tangga kelima. Renung ke halaman yang sudah dikuasai cuaca senja. Kita jemaah di Masjid Tama. Kenapa kita tak sembahyang di rumah Tok? Agama Islam menggalakkan pengikutnya sembahyang berjemaah di masjid atau surau. Sekali-sekala bolehlah kita bersembahyang jemaah di rumah. Kalau dah terlalu kerap berjemaah di rumah, tak elok jadinya. Saya malas nak pergi Tok. Jangan banyak karena. Ikut cakap aku, bentak Datuk keras. Saya tidak ada pilihan lain lagi. Cakap Datuk harus dipatuhi. Saya masuk ke rumah menukarkan pakaian. Amat selesa rasanya memakai seluar dan baju Melayu warna kuning tanah liat. Datuk senyum panjang. Saya tahu kenapa Datuk senyum begitu. Bukan apa-apa kerana letak songkok saya melintang. Letak songkok segera saya betulkan. Tanpa banyak soal jawab saya terus mengekori Datuk ke masjid. Sepanjang jalan saya lebih banyak mengelamun. Sesekali kelihatan Datuk meraba pangkal telinga sebelah kanannya. Ada masanya Datuk batuk kecil. Saya tidak tahu apakah batuk itu memang benar-benar terjadi atau batuk yang sengaja dibuat-buat. Selesai menunaikan solat maghrib, saya dan Datuk seperti orang-orang kampung yang lain terus mengikuti tafsiran hadis. Apa yang diungkapkan oleh guru agama tersebut semuanya tidak masuk dalam kepala saya. Fikiran saya masih memikirkan apa yang telah saya alami petang tadi. Ada masanya, saya rasakan peristiwa itu harus berulang dalam hidup saya. Satu ketika yang lain saya berdoa supaya peristiwa itu jangan berulang dalam hidup ini. Kalau mahu dinisbahkan tentang banyaknya makhluk Allah di dunia ini, lebih kurang begini. Para malaikat 90%, para jin 9% dan manusia cuma 1% saja. Kalau kita boleh melihat para malaikat dan para jin, kita jadi takut dan tidak boleh bergerak, tutur guru agama. Semua biji mata dalam masjid terbeliak, tidak jadi mengantuk. Allah itu maha mengetahui dan maha kaya kerana itu para malaikat dan para jin tidak dapat kita lihat dengan mata kasar. Kalau Allah menghendaki seseorang itu melihat para malaikat dan para jin, perkara itu tetap akan terjadi, tambah guru agama. Saya terus gosok pangkal hidung beberapa kali. Datuk tumpukan seluruh perhatiannya pada guru agama yang tertungguk di ruang tengah masjid dengan para jemaah mengelilinginya. Makhluk jin juga ada yang baik dan ada yang jahat. Kalaulah ditakdirkan kita dapat melihat jin, agak sukar untuk kita menentukan yang mana baik dan yang mana jahat, lanjut guru agama itu. Pelajaran tafsir itu berlanjutan hingga menjelang waktu isyak. Saya kira setelah selesai solat isyak, wajah guru agama tidak akan saya lihat. Begitulah juga dengan suaranya tidak akan saya dengar. Perkiraan saya itu meleset sama sekali. Tidak saya duga Datuk mengundang guru agama itu datang ke rumah. Banyak perkara yang Datuk tanya pada guru agama itu. Semuanya berkaitan dengan hukum agama. Kalau pelajaran tafsiran hadis ni dapat diadakan setiap minggu alangkah baiknya, Datuk bersuara. Saya faham, ramai para jemaah berpendapat macam awak. Mereka mahu pelajaran tafsiran ini diadakan pada setiap minggu. Soalnya, bila diadakan 2 minggu sekali, perkara yang dipelajari hampir mahu lupa disambung pelajaran yang baru. Ya, saya faham. Kalau boleh saya mahu datang tiap-tiap minggu di sini, boleh jumpa awak selalu dan boleh makan dan tidur di sini. Tapi apa boleh buat semua jadual sudah disusun, tak bolehkah dirombak? Tunggu tahun depan. Datuk seperti mengeluh. Guru agama tersenyum. Dan malam itu Datuk terus bercakap-cakap dengan guru agama. Datuk terus membaca Al-Quran di bahagian surah Al-Waqiah. Guru agama terus membuat tafsirannya dan menghuraikannya dengan teliti. Datuk terus mendengar huraian terjemahan itu. Dalam waktu tertentu Datuk mencatatkan ke dalam buku kecil.
Guru agama itu juga menasihatkan Datuk kalau ada masa supaya membaca surah Al-Waqiah pada setiap malam, terutama setelah menunaikan sembahyang subuh. Menurut guru agama itu, surah tersebut surah yang baik. Lebih-lebih lagi kalau kita sudah memahami tafsirannya. Sesekali saya terdengar Datuk dan guru agama berdebat panjang. Perdebatan mereka segera terhenti bila mereka dapat membuat sesuatu kesimpulan. Saya sandarkan badan ke dinding bilik. Jari jemari saya terus melukis sesuatu di kertas. Entah mengapa sejak akhir-akhir ini, saya begitu minat pada lukisan. Saya mahu abadikan apa yang saya lihat ke kertas untuk dinikmati oleh orang lain. Sambil melukis saya terus pasang telinga, mengikuti dengan teliti apa yang dibualkan oleh Datuk dengan guru agama. Ada perkara yang menarik dan ada perkara yang tidak menarik jadi topik bualan Datuk dengan guru agama. Bila perkara menarik diperkatakan, saya terus jelingkan biji mata dan mengikutinya dengan penuh minat. Kalau perkara yang membosankan saya terus rasa mengantuk. Ketika itu, saya terdengar suara kedua-duanya sayup-sayup dan akhirnya menghilang. Dalam saat begitu, saya terus tersengguk-sengguk. Bila mereka bincang tentang alam ghaib, mata saya terbelihat besar. Minat saya untuk mengikutinya bertambah gairah. Saya tahan mata dari mengantuk. Saya bersenam memanaskan badan. Sayang 1000 kali sayang, perkara alam ghaib hanya disentuh sambil lalu sahaja. Perkara begini amat saya kesalkan. Apakan daya, saya tidak ada kuasa untuk menyuruh Datuk dan guru agama memperkatakan perkara yang amat saya minati. Dalam keadaan demikian, saya terus terlelap.